Kemudian sebab wanita ni hatinya lembut. Dan ramai mana wanita hari ini dia jadi berubah sebab apa? Sebab telefon ni lah. Bila dipuji-puji, hari ini anak-anak kita diuji dengan Instagram lah paling dahsyat. Melebihi daripada Facebook. Orang-orang tua suka lepak di Facebook. Betul tak ada Facebook kan? Orang muda suka lepak di Instagram. Dan mereka terpengaruh sangat dengan Instagram. Dulu, dia dulu okey je pakaian yang mak dia suruh pakai. Dia tak ada banyak-banyak cerita. Tapi bila dia ada Instagram, dia mula tengok bagaimana pakaian yang selalu dipuji. Dia teringin nak pakai macam tu. Dulu makan nasi lauk macam tu okey je. Tapi daripada Instagram dia tengok kawan dia yang duduk jauh negeri lain. Orang yang dia tak kenal makan KFC. Mula dia rasa tak sedap makanan mak dia masak. Masuk hari ini ramai remaja kita, dia telah menukar ataupun rasa tak bahagia dengan apa yang dia ada kerana melihat apa yang ada pada orang lain melalui Instagram. Dia nak ubah pakaian, penampilan, dia nak dipuji juga macam orang Insta famous tu. Dia nak mengikut dan sebagainya. Subhanallah. Okey, F yang kedua. Mereka merosakkan apa? F yang kedua adalah filem. Agenda seterusnya merosakkan generasi umat Islam khususnya melalui filem. Filem, perasan tak? Siapa yang ada rumah dia channel apa tu kalau Astro tu? HBO kan? Siapa yang ada HBO? Allahu Akbar. Memang tak berhenti-henti filem. Perasan tak? Sambung. Lepas filem. Lepas tu filem tu hebat tak? Hebat. Filem best belaka. Rumah saya tak adalah HBO. Tapi adalah sometimes kita pergi mana-mana. Kan duduk dekat hotel. Lepas tu ada HBO. Memang bersambung-sambung. Kata, ui dahsyatnya. Kalaulah ada di rumah, bagaimana remaja, anak, mak, ayah sekali. Semua habis masa. Kalau filem 2 jam. Dah habis 2 jam. Sambung lagi. Tak ada iklan. 2 jam tanpa iklan. Kadang semayang celah-celah. Semayang laju-laju. Walaupun semayang di antara 2 filem. Nampak macam solat sembah Allah. Tapi hati sembah TV. Hati terikat, terbayang. Tak ada iklan. Kalau dulu lain ada iklan cerita. Iklan pertama ambil wuduk. Iklan kedua pakai kain semayang. Iklan ketiga semayang. Pendek pula iklan yang ketiga. Dah start dah cerita. Itu kalau cerita drama. Biasa kalau subhanallah cerita filem dalam HBO. Na'udzubillah. Memang tak ada iklan. Dia direct. Bayangkan 2 jam itu kalaulah diisi dengan baca Al-Quran. Hafal Al-Quran. Sehari 4 jam. Memang boleh khatam 30 juzuk setahun. Tetapi setelah diisi dengan hiburan filem ini, umat Islam, anak umat Islam kita lari jauh daripada Al-Quran. Dah tengok TV 2 jam, 4 jam, mulalah otak dah rasa malas, badan dah rasa malas, dia mula hilang minat kepada menuntut ilmu dan sebagainya. Perbuatan jadi kasar, lihat pula maksiat daripada filem, pendedahan aurat, ada pergaulan bebas daripada filem tersebut. Semua itu masuk ke dalam mindanya. Kemudian yang seterusnya, umat Islam dirosakkan dengan fashion. Saya suka nak sebutkan kepada orang lelaki. Saya rasa macam dah jadi makin teruk dah. Sebab apa orang lelaki hari ni orang muda. Dia berfashion pakai seluar ketat tu. Keluar ketat sangat. Orang lelaki pun pakai seluar ketat, hukumnya adalah haram. Ingat ketat-ketat ni haram untuk wanita sahaja ke? Apabila memakai sesuatu nampak bentuk badan. Sama ada lelaki ataupun perempuan. Sampai nampaklah bentuk yang kita malu nak pandang tu. Ketat sangat. Dah jadi kebiasaan sebab dirasa lelaki. Yang perempuan diberat-beratkan tak boleh pakai ketat nampak bentuk. Lelaki pun sama. Tak boleh memakai pakaian yang berbentuk, yang ketat, sampai nampak bentuk, yang melihat boleh naik syahwat. Sebab itu hari ini, statistik kepada LGBT memang meningkat, tak pernah berkurang. Sebab lelaki sama lelaki dah saling tarik-menarik, dah tertarik sama-sama dia. Dan hari ini bila tengok komen remaja kita kepada artis lelaki contohnya. Saya pernah lah tengok kan macam mana komen. Bila artis lelaki pakai ketat, pakai bentuk, nampak body, sador tu kan. Allahu Akbar.
Nampak sadar atas, sadar bawah semua tu. Komen bawah tu dahsyat. Dan komen tu, perempuan yang komen, isi orang macam-macam. Saya nak sebut tapi ini masjid Allah, malu kita nak sebut. Masa komen lucah-lucah. Komen lucah-lucah di bawah. Anak muda, remaja, perempuan. Maksudnya komen sebab terangsang tengok tu. Maksudnya bila lelaki pakai ketat lalu merangsang syahwat yang melihat. Sama ada perempuan ataupun lelaki yang terangsang melihatnya, hukumnya sama, adalah haram. Allahu Akbar. Jangan ambil mudah tengok anak lelaki kita. Kalau kita tengok bang tak apalah, dia budak lelaki bukan campur perempuan, sama saja. Na'udzubillah, semua itu menyumbang kepada fashion yang bertentangan dengan syariat. Kemudian yang keberapa? Yang keempat. Yang keempat iaitu serangan dari sudut food. Food iaitu makanan. Dalam bab makanan saya nak cerita satu kisah. Seorang wanita di zaman Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad Hanbali. Kita panggil Imam Hanbali. Imam Ahmad bin Hanbal, kita panggil Imam Hanbali. Suatu hari ketika Imam Hanbali, Imam Ahmad ni sedang bagi ceramah, maksudnya sedang kuliah. Lalu ada didatangi oleh seorang wanita yang pakai tutup niqab secara sempurna. Lalu dia bertanya, "Wahai Syekh, wahai Imam, aku ingin bertanya satu soalan. Aku adalah wanita yang miskin dan aku memiliki 3 orang anak. Maksudnya anak yatim." Lepas tu Imam Ahmad bertanya, "Ke mana suamimu?" "Suamiku syahid dalam satu perang." Maksudnya anak yatim, dia ibu tunggal. "Dan pendapatanku adalah daripada aku memintal benang. Dan aku akan memintal benang pada waktu malam saja. Dan malam yang aku boleh pintal benang adalah pada malam bulan mengambang sahaja. Ketika itu aku dapat cahaya daripada bulan untuk aku pintal benang. Kemudian wahai Syekh, satu hari ada di kalangan askar-askar ataupun pengawal daripada istana. Dia datang berteduh di tepi, duduk rehat sekejap di tepi rumahku. Bukan rumah lah, macam khemah macam tu. Lalu mereka memegang pelita. Bila mereka pegang pelita dan mereka berkumpul beramai-ramai di tepi khemah, maka cahaya itu masuk ke dalam rumahku. Dan ketika itu aku mengambil peluang untuk tenung benang tu. Untuk menenung benang tersebut, aku menumpang cahaya orang yang bawa pelita. Tepi rumah, cahaya tu masuk. Lalu soalanku, wahai Syekh, bagaimana tentang rizkiku? Bagaimana tentang rizkiku? Kerana aku tidak minta kebenaran daripada mereka untuk tumpang cahaya. Allahu Akbar, subhanallah. Bila kita sebut pasal sumber makan, ia bukan hanya makanan yang kita makan, tetapi duit yang kita beli makanan tersebut. Lalu Imam Ahmad bin Hanbal bertanya, "Siapakah kamu wahai wanita yang solehah?" Lalu dia menjawab, "Aku adalah adik seorang gabeno sekian-sekian." Subhanallah, itu arwah abang dia tu dah meninggal, tapi seorang gabeno yang sangat warak, yang zuhud. Lalu terus Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Sesungguhnya kain penutup wajahmu itu lebih mulia daripada serbanku. Kamu wanita yang sangat solehah. Kamu sedang menitik beratkan tentang sumber rizki di hari yang manusia sudah tidak mengira daripada mana sumber rizki mereka." Itu zaman Imam Ahmad bin Hanbal tu. Hari ini lagi orang tak ambil kira. Kemudian Imam Ahmad menjawab, "Berikan aku masa kerana aku perlu menjawab dengan teliti. Aku bimbang aku memberi jawapan yang salah." Kalau kita kan, mungkin kita jawab, "Tak ada masalah lah tu. Bukannya apa sangat, tumpan cahaya. Lagipun cahaya duduk kat situ. Subhanallah. Bukan apa sangat." Betul kan? Allahu Akbar. Tetapi Imam Ahmad kata, "Berikan aku masa sebab aku perlu berhati-hati dalam menjawab soalanmu, wanita yang solehah." Kemudian wanita tu datang balik besok bertanya, "Wahai Imam Ahmad, macam mana dengan persoalanku?" Lalu Imam Ahmad menjawab, "Sekiranya kamu tidak meminta kebenaran daripada orang yang membawa cahaya tersebut, maka rezeki yang kamu peroleh tidak halal bagimu." Tidak halal bagimu. Kemudian Imam Ahmad berkata,
Apa yang perlu kamu buat, pergi cari mereka. Sebab daripada hasil tenunan tu, dia pun dah beli makanan dan sebagainya. Rumah miskin sangat, pelita satu pun tak ada dalam rumah. Lalu Imam Ahmad kata, pergilah cari pengawal-pengawal tersebut, minta kebenaran sebab tumpang pelita cahaya. Bukan tumpang pelita, bukan ambil pelita, cahaya. Kemudian wanita tersebut pergi cari seorang-seorang, minta halal, minta kebenaran. Cerita wanita ini sampai kepada raja, kepada pemerintah. Lalu pemerintah panggil dia, lalu dia diberikan 10,000 dinar. Rizki yang tak disangka-sangka. Tapi wanita ni wanita yang solehah. Dia pergi rujuk Imam Ahmad lagi. Wahai Imam Ahmad, bagaimana dengan 10,000 dinar yang diberikan oleh pemerintah ni, diberikan oleh raja ni? Lalu Imam Ahmad jawab apa? Wahai wanita, aku juga wanita yang salihah, aku juga pernah dapat 10,000 dinar daripada malik, daripada raja. Tetapi apa yang aku lakukan? Aku sedekahkan semuanya kepada orang yang di jalanan, fakir miskin. Tetapi kerana kamu juga adalah fakir miskin. Sebenarnya Imam Ahmad pun miskin, hidup dalam keadaan fakir miskin, sangat zuhud. Tapi wanita miskin ini bila dengar Imam Ahmad buat begitu, lalu dia pun sedekahkan semuanya yang dia dapat, kecuali sikit untuk beli pelita, untuk dia teruskan buat kerja tenung benang. Tak ada beli makanan, beli baju, tak. Hanya sekadar untuk beli pelita, itu saja. Allahu Akbar. Seorang wanita yang akhirnya anak dia tiga-tiga adalah anak-anak yang soleh-solehah, menjadi alim ulama, menjadi pejuang agama Allah. Jauh sangat dengan cerita kita hari ini. Ramai mana peniaga hari ini tidak jujur, lebihkan keuntungan. Ramai mana orang yang bekerja di pejabat hari ini tidak amanah dengan waktu, dengan amanah yang diberikan, tak buat kerja betul-betul. Bila kerja di pejabat bercampur dengan perkara-perkara luar yang begitu banyak, mengambil masa pejabat begitu banyak untuk urusan peribadi, untuk urusan yang sebenarnya boleh selesaikan hujung minggu. Sekarang ada UTC contohnya, boleh buat di luar waktu pejabat. Melainkan kalau urusan tu memang tak boleh dibuat, melainkan pada waktu pejabat. Kadang-kadang itu mencari-cari alasan ataupun sebab untuk tidak melaksanakan tugas. Sedangkan kita diberi upah dan gaji mengikut apa kerja yang kita lakukan. Allahu Akbar, Masya Allah.